Siapa ada pengalaman menjadi seorang intern? Bagaimana pengalaman anda? Banyak yang anda belajar? Anda dapat allowance tak? Tidak? Patutlah baru-baru ini seorang gadis ada memuat naik gambar memakai sepanduk intern bukan buruh percuma. Viral gambar ni sampai warga netizen pun berdebat-debat. Okey, mari kita fahami apa itu intern. Kalau diterjemah secara langsung, ia bermaksud pelatih industri. Pelatih industri di Malaysia rata-ratanya terdiri dari penuntut institusi pengajian tinggi yang perlu menjalani latihan industri sebagai salah satu syarat untuk menamatkan pengajian. Tujuan internship pula ialah supaya penuntut masuk ke dunia pekerjaan sebenar dan mempelajari sebanyak mungkin ilmu melalui pengalaman sebenar. Syarat untuk menjalani internship ni memang dah diberitahu awal-awal lagi oleh pihak IPT. Jadi, penuntut dan ibu bapa sepatutnya dah sedia maklum dan boleh merancang keuangan yang diperlukan dari awal lagi. Tak kisahlah sama ada tanggungan ibu bapa ataupun melalui beasiswa dan sebagainya. Bukankah semua perkara itu jatuh di bawah tanggungjawab penuntut dan ibu bapa sendiri di saat mereka setuju menerima tawaran melanjutkan pengajian? Apabila sesebuah syarikat mengambil anda sebagai intern, anda diambil dalam keadaan zero. Bermaksud dalam keadaan anda tiada skill yang anda boleh offer kepada pembangunan syarikat. Sebaliknya, anda yang memerlukan skill dari syarikat tersebut. Anda akan mengambil sedikit waktu dari para pekerja di syarikat itu untuk melatih anda di saat mereka juga ada tugas hakiki mereka. Di setengah syarikat memang ada intern yang diarahkan melakukan tugas yang sama banyak dengan pekerja. Namun perlu beringat, sebagai intern, anda ada banyak limitasi. Anda belum boleh jadi decision maker dalam syarikat. Kalau ada apa-apa terjadi, intern tidak boleh dipertanggungjawabkan. Ada sebab mengapa wang yang diterima intern dipanggil allowance, bukannya gaji. Gaji dibayar untuk skill seseorang dan tanggungjawabnya. Allowance pula dibayar sebagai wang saku mengiktiraf sumbangannya. Ini Presiden Persatuan-Persatuan Majikan yang cakap. Datuk Dr. Syed Hussein berkata yang kalau syarikat tu dah setuju nak melibatkan diri untuk latihan industri, itu pun dah satu tanggungjawab yang besar dah. Yelah, dahlah kena bayar gaji pekerja, nak kena bagi wang saku pula pada intern. Pekerja yang dibayar gaji pula mungkin terjejas produktivitinya apabila kena tambah tugas untuk menyelia interns. Kita faham yang zaman sekarang ni harga semua benda pun mahal. Tapi berbalik kepada posisi anda sebagai intern. Intern adalah penuntut, bukan? Sebagai penuntut, adakah anda sudah sepenuhnya berdikari tanpa ditanggung oleh sesiapa? Saya percaya yang jika anda perlu menanggung keperluan diri sendiri, itu atas dasar seorang anak yang ingin meringankan beban ibu bapa, which is good. Tapi tanya semula diri anda, kelangsungan hidup anda sebagai penuntut itu di bawah tanggungjawab siapa sebenarnya? Dalam masa yang sama, majikan juga perlu faham mengapa ada tuntutan sebegini. Adakah majikan mengeksploitasi pelatih-pelatih industri ini, mengerahkan tenaga mereka semaksimal mungkin di saat bayaran mereka pula pada kadar minima? Adakah tenaga yang dikerak itu benar-benar tujuan untuk mengajar atau sekadar mengambil kesempatan terhadap mereka? Pihak IPT pula, mengapa masih ada setengah IPT yang masih mengenakan yuran yang sama kepada penuntut yang sedang menjalani internship di saat mereka tidak menginap atau belajar di kampus? Jadi di sini perlu ada perbincangan dari pihak penuntut, majikan dan IPT untuk saling memahami apa peranan sebenar dan keperluan masing-masing. Dari situ barulah kita boleh tentukan apa yang layak dan apa yang tidak bagi setiap pihak. Tapi nasihat saya kepada penuntut yang bakal menjalani internship, kalau ada allowance, alhamdulillah. Kalau tiada, terpulanglah nak terima atau nak cari syarikat lain. Tapi nak tak nak, anda kena jalani internship juga kalau nak graduate. Dan kedua-dua intern dan majikan kena beringat, jangan keliru di antara internship dan employment. Lagipun, anda rasa semudah itu ke nak minta-minta duit dari majikan? Sedangkan pekerja sepenuh masa pun perlu buktikan hasil kerja mereka untuk yakinkan majikan kalau nak minta kenaikan gaji. Sedangkan kita pun kalau nak beli barang pun kita periksa, berbaloi ke barang tu dengan harganya? Jangan pula sampai lepas ni, majikan pula yang pakai sepanduk internship bukan untuk jana pendapatan. Korang pula, apa pendapat korang? Kongsikan pandangan korang di ruangan komen. Kalau tak faham, buka mana-mana portal atau portal The Medical Times sendiri untuk faham isu dengan lebih lanjut. Jangan lupa follow kami di semua platform media sosial ni. Saya Ruzan Yuslan. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.